Okey, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi. Okey, untuk hari ini kita akan belajar satu tajuk baru iaitu simpulan bahasa. Akan ada beberapa simpulan bahasa yang awak akan belajar pada hari ini. Kalau awak lihat buku teks, awak boleh buka muka surat 5. Okey, kita teruskan. Objektif kita pada hari ini adalah pada sesi PDPR, murid dapat mengetahui maksud simpulan bahasa. Okey, awak akan tahu apa itu simpulan bahasa. Dan yang kedua, dapat menggunakan simpulan bahasa yang betul mengikut konteks ayat. Okey. Okey, apa yang kita akan buat hari ini? Yang pertama, kita akan baca teks. Yang kedua, awak akan salin nota tentang simpulan bahasa. Ada 7 simpulan bahasa dan maksudnya awak kena salin. Dan yang ketiga, latihan. Okey, untuk latihan hari ini, awak akan jawab kuis secara online. Okey. Okey, sebelum kita nak membaca teks, kita kena tahu dulu apa itu simpulan bahasa. Okey, kita nak tahu. Okey, ini adalah definisi simpulan bahasa. Simpulan bahasa ialah perkataan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih. Ia mempunyai maksud yang berbeza daripada makna perkataan yang membentuk kata tersebut. Okey, simpulan bahasa ni biasanya terdiri daripada dua perkataan. Okey, ataupun mungkin lebih. Tapi dua perkataan tu tak membawa makna bagi perkataan tu tersebutlah. Dia bagi makna yang berbeza. Sebagai contoh, okey, susah nak faham definisi ni, kita tengok contoh. Yang pertama, buah tangan. Ini adalah simpulan bahasa yang terdiri pada dua perkataan. Yang pertama buah, yang kedua tangan. Adakah maksud dia buah dan tangan? Okey, tak. Maksud dia berbeza daripada perkataan ini sendiri. Ni buah kan? Kita tahu kan buah tu apa? Inilah buah. Tangan, inilah tangan. Okey, tapi kita bukan nak maksud buah dan tangan. Tak. Buah tangan bermaksud barang yang dibawa sebagai hadiah. Okey, maksud dia barang yang dibawa sebagai hadiah. Sebagai contoh, ibu membawa buah tangan ketika melawat kawannya di hospital. Ataupun ayah membawa buah tangan dari luar negara. Okey, ayah baru pulang daripada kerja, bawa buah tangan. Bawa buah tangan tu maksudnya bawa barang lah. Okey, ataupun kita tengok contoh yang kedua. Kaki bangku. Apa maksud kaki bangku? Orang tu kaki dia bukan kaki ke? Kaki dia daripada bangku ke? Okey. Kaki bangku bermaksud orang yang tidak pandai bermain bola, tak pandai sepak bola. Okey? Jadi, awak boleh tengok daripada dua-dua contoh ni, kalau kita kata Samad kaki bangku. Bukannya maksudnya kaki Samad tu daripada bangku, tapi bermaksud Samad tak pandai main bola. Jadi bila simpulan bahasa, kalau dia kata kaki bangku, dia bukan bermaksudkan kaki bangku, kaki kerusi tu. Bukan. Dia bermaksud tak pandai main bola. Itulah simpulan bahasa. Itu ia mempunyai maksud yang berbeza daripada makna perkataan. Okey. Okey, kita teruskan dengan membaca teks. Okey, buka buku teks muka surat 5. Ini adalah simpulan bahasa. Okey, ada satu situasi yang mana ada 7 simpulan bahasa kat dalam ni. Okey, kita akan baca sama-sama. Tajuk dia, Siapa Pantas. Nabila dan Nasri sedang beradu kepantasan membina bangunan dengan blok plastik. Mereka dibantu oleh ibu dan ayah. Blok plastik ni maksudnya macam Lego lah. Okey, tengok dialog ni. Wah, cepatnya abang. Kalau begitu, kemenangan tentu dalam tangan abang.
Tengok tulisan yang berwarna merah ya. Nabila, kamu masih ada peluang. Kamu jangan putus asa. Mak dia kata. Okey. Ya Nabila, mari kita menyiapkannya bersama-sama. Betul Nabila, kamu ada bakat. Bangunan yang kamu bina sungguh menarik. Ibu, ayah dan Nasri mengambil hati Nabila. Mereka mahu Nabila meneruskan usaha. Setelah mendengar kata-kata semangat daripada keluarganya, Nabila dengan hati wajar terus menyiapkan binaan bangunannya. Akhirnya, Nabila berjaya menyiapkan bangunannya. Dia berasa besar hati. Air muka Nabila sungguh ceria. Ibu dan ayah mengucapkan tahniah kepada Nasri dan Nabila. Mereka buah hati Encik Abdul Aziz dan Puan Zainab. Okey, kalau awak tengok sekarang kat dalam teks ni ada beberapa tulisan yang berwarna merah. Tulisan yang berwarna merah ni adalah simpulan bahasa. Okey, ada 7 simpulan bahasa yang awak akan belajar hari ni. Okey, kita nak tengok apa itu maksud dalam tangan. Okey. Okey, ini maksud dalam tangan. Dalam tangan bermaksud sudah tentu dapat. Sebab tu Nabila kata kalau begitu kemenangan tentu dalam tangan abang. Maksudnya dia nak cakap mesti abang dia menang. Dalam tangan maksudnya belum apa-apa lagi dia dah kata abang dia akan menang. Okey. Yang kedua, ada bakat. Apa maksud ada bakat? Mempunyai kebolehan. Betul Nabila, kamu ada bakat. Maksudnya ada kebolehan lah. Okey. Ibu, ayah dan Nasri mengambil hati Nabila. Apa maksud mengambil hati ni? Ambil hati dia ke pegang? Tak. Ambil hati bermaksud membuat sesuatu untuk menggembirakan orang lain. Okey, untuk menggembirakan orang lain. Okey, ambil hati. Okey. Yang keempat, hati wajah. Apa maksud hati wajah? Hati wajah bermaksud bersemangat. Nabila dengan hati wajah terus menyiapkan binaan bangunannya. Nabila dengan bersemangat terus menyiapkan binaan bangunannya. Sama maksud dia. Okey. Yang kelima, besar hati. Dia berasa besar hati. Okey, apa maksud besar hati? Besar hati maksudnya gembira. Lepas ni kalau awak nak buat ayat ke apa, awak kata, selalu saya berasa gembira dapat bercuti bersama keluarga. Itu ayat biasa. Apa kata? Lepas ni awak masukkan dalam ayat, awak, saya besar hati dapat bercuti bersama keluarga. Okey, nampaklah awak punya kosakata tu lebih menarik. Struktur ayat awak pun lebih menarik. Okey, air muka. Apa maksud air muka? Air muka ni bukan bermaksud ada air kat muka dia. Tak. Okey, air muka bermaksud riak wajah seseorang. Okey, air muka Nabila sungguh ceria. Okey. Dan yang terakhir sekali, buah hati. Saya rasa ni biasa dengar. Okey, buah hati bermaksud orang yang dikasihi. Mereka buah hati Encik Abdul Aziz dan Puan Zainab. Buah hati ni maksudnya orang yang kita sayang. Okey. Okey, seterusnya saya nak awak salin nota dalam buku nombor 3 macam biasa. Awak salin dekat info bahasa yang kat dalam buku teks tu. Kalau buku teks tak ada, buku teks online ada yang AnyFlip tu, awak boleh buka kat situ. Ataupun awak boleh pause dulu video saya ni. Okey, awak salin ni. Bila nak salin nota, pertama mesti ada tarikh kat atas. Hari kat atas, hari Rabu, tarikh hari ni, 3 Februari 2021. Okey, awak salin dulu maksud simpulan bahasa ni. Lepas tu selang, baru salin simpulan bahasa dan maksudnya. Salinlah yang ni.
dalam buku nombor 3. Pastikan waktu awak salin tu tulisan awak kemas dan cantik. Okey, kalau ni simbol-simbol ni awak nak guna warna, tak ada masalah. Okey, tulisan yang pekat ni awak nak guna warna pun tak ada masalah. Cikgu okey. Dan terakhir sekali, nanti bila dah siap buat nota, awak boleh buat latihan. Buat nota dulu. Bila awak buat nota, awak akan ingat. Okey? Ingat dan faham. Jadi, selepas siap nota, buat latihan. Saya bagi masa buat latihan sehingga hari esok. Nanti saya boleh tengoklah daripada online tu. Okey, pergi bila nak buat latihan, pergi dekat sini. Ni ada address ni, type dekat Google ke. Nanti ada 7 soalan yang awak kena jawab. Tak perlu screenshot, tak perlu apa. Nanti awak, sebelum awak masuk kuis ni, awak akan tulis nama awak. Okey, tulis nama awak. Nanti saya boleh check secara online saja. Okey? Itu sahaja. Jangan lupa, ada 2 perkara yang awak perlu buat. Pertama, salin nota. Dan yang kedua, buat latihan. Salin nota ni dan buat latihan yang saya bagi. Tak banyak latihan ni, ada 7 soalan je. Tu dia macam bentuk game. So awak boleh drag, tarik saja jawapan kat dalam kotak. Letak kat dalam kotak. Okey, itu sahaja. Terima kasih.